المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu daripada sifat-sifat kepujian dan sifat-sifat kecelaan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, lama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga, pada malam ini kita sambung bacaan kitab 20 Sifat Hati yang Keji dan Terpuji, susunan Sahibus Samahah Haji Ni Abdul Qadir Ni Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Kelantan, hafizahullah wa matta'ahu bisihhatin wa afiyah. Kita masih dalam pendahuluan. Setelah kita mengetahui bahawa membersihkan hati daripada sifat-sifat cela, kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, adalah di antara perkara yang wajib pada syarak, yakni syarak mewajibkan setiap mukallaf supaya membersihkan hati daripada segala sifat yang tercela, kemudian menghiasi hati dengan sifat yang terpuji, ataupun istilahnya kita panggil at-takhalli qabla at-tahalli. Takhalli maknanya mengosongkan, cabut buang segala yang merosakkan. Kemudian barulah kita tahalli, menyucikan atau menghiaskan hati kita ini dengan sifat mahmudah. Umpama orang ada sebidang tanah, bila dia nak bercucuk tanam di tanah tersebut, maka dia pasti akan membersihkan dulu tanah tu daripada semak samun, daripada lalang dan sebagainya lah, pokok yang tak diperlukan, kena cabut buang. Kalau jenis pokok besar, tak boleh dengan apa? Dengan tebas je. Boleh jadi kena panggil jentolak. Jadi itu antara perumpamaan gambaran sifat yang ada dalam hati kita. Ada yang mudah tercabut, ada yang susah tercabut. Sebab lama sangat dah hidup dalam hati kita sebati dengan hati berdarah daging, kita panggil, dengan hati kita. Maka susah nak cabut, makan masa. Ada yang mudah tercabut, macam pokok-pokok rumput, lalang dan sebagainya. Yang tu kita tarik dengan tangan pun tercabut dia. Tapi kalau pokok yang dah berakar, dah kukuh, tak boleh dengan kita tarik dengan tangan je. Boleh jadi kena cangkul. Bahkan boleh jadi kena dengan jentolak ataupun kenderaan yang lebih besar untuk cabut. Itu sebelum kita nak memulakan bercucuk tanam dengan tanaman yang bermanfaat. Begitulah ibaratnya, hati kita perlu disucikan dulu. So, proses penyucian itu dipanggil at-takhalli. Kemudian at-tahalli, bila dah selesai, kita dah bakar semua pokok-pokok yang tak diperlukan, maka kita nak tanam apa? Nak tanam durian contohnya. Maka pada masa tu boleh adalah orang tak tanam ketika hutan dah penuh lagi. Dah lah pokok durian, orang tak tanam pokok yang dah besar dah.
Kalau lalang pun duk penuh, hutan pun duk penuh, situ kita pergi gali sikit, bubuh apa? Bubuh pokok durian. Tak jumpa cari. Jadi kena bersihkan dulu, cuci dulu sehingga clear, maka baru kita bubuh sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu gambaran untuk mudah kita faham. Itulah proses tasawuf. Bukan yang jauh, itu persoalan-persoalan yang tidak lagi usul. Dalam setiap cabang ilmu ni ada usul, ada furu'. Dalam akidah ada usul dan ada furu'. Dalam ibadat ada usul dan ada furu'. Ada perbincangan yang berbentuk usul. Dia adalah asas yang disepakati oleh para ulama. Ada yang berbentuk ranting dan cabang, furu', yang tu mukhtalaf, diperselisihkan. Dalam akidah ada begitu juga. Dalam tauhid, kita mengaji tauhid, ada yang usul dan ada yang furu'. Kena bezakan di antara usul dan furu'. Begitu juga dalam ilmu tasawuf. So yang usul dalam tasawuf ialah at-takhalli wat-tahalli. Yang asasnya ialah untuk menyucikan jiwa kita, kemudian menghiasinya dengan sifat mahmudah. Kemudian selepas daripada itu thummat tajalli. Tajalli itu mukasyafah lah. Dia tak termasuk dalam tasawuf muamalat lah, dia masuk dalam tasawuf mukasyafah. So mukasyafah tak jadi fardu ain dah. Orang yang nak rasa lebih, maka dia kena pergilah kepada mukasyafah. Kena pergilah kepada satu lagi tingkatan tajalli. Tapi bagi kita orang awam cukup dengan takhalli wa tahalli. Sebagaimana orang pernah tanya Syekh Zarruq berkenaan dengan tasawuf. Tasawuf ni apa? Sebab dia istilah baru. Bukan istilah yang sedia ada dipakai oleh zaman baginda Nabi, zaman para sahabat. Dia istilah baru. Isinya sama, isim berbeza. Musammanya sama. Yang dinamakan itu sama. Macam kita lah. Nama kita Zaid. Kalau panggil apa pun kita, tetap kita. Orang tak kenal kita, dia tu Abu. Tetap kita juga, Zaid lah kita. Orang tak kenal kan, dia tak tanya orang ni nama apa. Hidup cakap, dia kata orang ni nama sekian. Kita tetap kita juga. Begitulah ibaratnya. Kalau dulu tak ada istilah tasawuf, dia ada istilah lain lah. Dia ada istilah taqwa. Dia ada istilah tazkiyah. Itu istilah yang diguna pakai dulu. Zaman baginda Nabi. Istilah ihsan yang termaktub di dalam hadis. Itu istilah yang dipakai di zaman Rasulullah. Kemudian setelah berlalu zaman-zaman tersebut, sehinggalah zaman sampai kepada zaman para ulama kita, timbullah istilah tasawuf. Cuma tasawuf ini banyak pula lah cabang-cabang istilahnya. Ada tasawuf, ada sufi, ada mutasawwif. Ada istilah-istilah lain lagi daripada kalimah yang sama tu, pecah-pecah dia. Sebab nak membezakan di antara orang yang menyelinap masuk di dalam ilmu tasawuf, kemudian melakukan sesuatu yang memang tidak diperakui sendiri oleh tasawuf. Orang-orang yang macam ni yang merosakkan nama sesuatu cabang ilmu, sehingga orang menghukumkan tasawuf satu ilmu yang sesat, yang tak betul, yang tidak ada asal dalam agama. Itu pun gopoh juga kita bila menghukum. Sedangkan Islam yang kita anuti, berapa ramai orang Islam sendiri yang melanggar hukum Islam. Orang Islam sendiri yang melanggar hukum Islam, berapa ramai. Setiap hari, setiap waktu kita boleh tengok orang Islam yang melanggar hukum Islam.
Hari ini orang menghina Islam secara terang-terangan. Tapi adakah dengan adanya sekelintir manusia yang macam ni, kita nak tahmah pada Islam? Tak betul. Islam lain, Muslim lain. Islam agama dia tetap murni. Dia tetap betul sebab dia datang daripada Allah. Adapun Muslim biasa, ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang soleh, ada yang taleh. Ada yang lurus di atas jalannya, ada yang tergelincir, itu biasa. Begitu juga tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang murni, yang tulen. Orang tanya Syekh Zarruq, apa itu tasawuf? Syekh kata tasawuf ialah man zada alaika bil akhlaq, zada alaika bit tasawuf. Itu antara definisi yang diberi oleh Syekh Zarruq. Setiap ulama ada definisi macam-macam. Berdasarkan apa yang mereka perolehi dalam perjalanan mereka. So definisi berbagai. Macam contoh Syekh Zaki Ibrahim, dia bagi contoh kenapa ada ramai ulama yang mendefinisikan tasawuf tetapi berbagai. Ada yang kata tasawuf ni ialah at-takhalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Syekh Zarruq pula bagi definisi yang saya sebutkan tadi. Kenapa berbeza-beza? Syekh Zaki kata umpama seorang yang masuk ke dalam taman yang indah, kemudian dia duduk di bawah sepohon pokok. Dia baring di bawah sepohon pokok, dia melihat ke atas, dia tengok pokok tu. So, orang yang melihat pokok tu berbeza-bezalah cara cerita dia. Masuk si A, tengok pokok, maka dia cerita, oh pokok ni cantik dari segi apa-apa. Masuk yang B, cerita lain pula. Masuk si C lain. So, kenapa definisi tasawuf ni jadi berbeza? Adakah dia menunjukkan percanggahan, pertelingkahan di kalangan ulama tasawuf sendiri? Tidak. Dia benda yang sama. Sebab tu saya kata musamma dia sama, iaitu takwa. Nak bawa hati manusia, takwa ni bukan takwa zahir saja. Zahir kita tinggal maksiat, batin penuh dengan maksiat. Buat apa? Zahir tinggal maksiat. Katakanlah zahir payah nak tinggal maksiat kalau batin duk cita-cita pada maksiat. Zahir takkan tinggal maksiat kalau batin sedap buat maksiat. Cuma sebut contoh. Kalau kita ni mampu katakanlah jaga takwa zahir, batin kita belum tentu lagi bersih daripada segala sifat yang dicela oleh Allah. Sifat riya, Allah Ta'ala tak nak ada orang yang kita sekutukan Allah Ta'ala. Riya ni kan menyekutukan Allah. Maknanya menjadikan Allah Ta'ala ni bersyarikat. Ada rakan kongsi. Allah Ta'ala ni dia sebut dalam hadis qudsi kan, aku adalah Tuhan yang dalam hadis qudsi sebut yang paling cemburu. Aku adalah, kalau orang, tak maknanya orang yang paling cemburu sekali. Dan Allah Ta'ala mengatakan, aku aghyar, aku yang paling cemburu. Paling cemburu maknanya, ada dua. Bila ada dua, mesti cemburu. Bila kita tahu bini kita ada orang lain, lelaki lain, pasti kita cemburu. Dan kita marah. Begitulah ibaratnya Allah Ta'ala. Ada yang lain selain daripada dia. Sedangkan dia duk bagi. Ni, dia duduk bagi, bernafas ni. Sedut, keluar. Masuk, keluar. Boleh tengok, boleh dengar, boleh faham, boleh bercakap, boleh bergerak. Nak buat apa? Semua dibagi sekarang ni. Tiba-tiba engkau ada orang lain. Tak kena marah. Marah kalau manusia. Batin duk ada benda tu. Tu tak takhalli. Tu belum bersih, belum cuci. Jadi tasawuf nak bawa hati tu kepada itu. Kepada takwa tu, pada takwa batin, bukan takwa zahir je, takwa batin. Itu istilah yang diguna pakai dulu. Sekarang ni diguna istilah tasawuf. Jadi kalau kita melihat orang yang menyandarkan diri dia kepada tasawuf,
tapi dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas para ulama, maka dia adalah pendakwa. Dia adalah pendakwa orang yang bertasawuf. Sebab tasawuf tak akan lari daripada 4 sumber hukum tadi. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tak akan lari. Kita tahu tak tahu itu kita orang awam. Apa yang ulama-ulama sufi buat, kita rasa macam tak betul. Tu kita orang awam tahu tak tahu. Kena tanya orang alim lah, ada ke tidak benda ni dalam agama ni? Ada sandaran tak pada Quran, pada sunnah, pada ijma', pada qiyas? Tanya orang alim dia tahulah. Oh, ni ada sandaran dia. Berzikir, katakanlah berzikir sambil menggerak-gerakkan tubuh, ada sandaran tak ni? Oh lah, tanya kita, jawab dia bid'ah lalu itu. Sebab kita tak ada ilmu. Bukan tanya kita, tanya para ulama lah. Ulama ada sandaran dia, Quran ke? Kalau tak ada Quran, sunnah, tak ada sunnah, ijma', tak ada ijma', qiyas. Mesti ada daripada 4 tu. Tu kalau tasawuf hakiki, tasawuf tulen. Cuma dalam perjalanan ilmu tasawuf ni adalah orang yang menempel. Dia dakwa dia apa? Dia orang tasawuf, orang makrifat, orang hakikat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Dalam YouTube tu ada cikgu apa yang Kelantan. Cikgu apa tahu nama dia Bidin ke apa? Makrifat. Digelar cikgu tu cikgu makrifat. Tapi bahasa sangat-sangat dahsyat. Ghalibnya kalau sampai begitu, kata orang tasawuf, orang tasawuf lah mendakwa dia adalah orang tasawuf, tapi bercakap gitu. Kalau katakanlah kita ni jahil, kita pun tanyalah, ni dalam tasawuf ada sandaran ke ni? Contoh ada sandaran dia, tak apa. Tapi kalau tak ada sandaran, jelas-jelas tak ada sandaran, bukan itu. Bukan tasawuf itu orang yang mendakwa dia bertasawuf. Orang yang bertasawuf dia tak akan jadi gitulah. Dia akan jadi orang makin baik. Bukan zahir je baik, batin dia baik. Sebab batin baik itulah zahir jadi baik. Itu tasawuf yang hakiki. Dia adalah cerminan akhlak baginda Nabi. Gitu. Dia adalah cerminan akhlak baginda Nabi. Adakah Nabi melaknat? Nabi mencaci? Aku tak diutuskan la'anan, Nabi kata. Aku tak diutuskan untuk melaknati. Tuan-tuan pernah dengarkan kisah Yahudi datang ke rumah baginda Nabi, mendoakan kepada Nabi, Assalamualaikum, kematian dan kecelakaanlah pada kamu Muhammad. Gitu. Kataan yang Yahudi itu sampai. Dijawab oleh Aisyah, Wa'alaikumussalam wal la'nah. Aisyah tambah satu patah. Wa'alaikumussalam, atas kamu kecelakaan, kematian dan juga laknat. Nabi tegur Aisyah radhiyallahu anha. Sekasih-kasih manusia lah Aisyah ni. Tapi Nabi tegur Aisyah, tak boleh buat begitu. Itu tasawuf. Lalu Aisyah mengatakan, kan dia mendoakan kepada engkau keburukan, kejahatan, dia doa pada engkau. Kata Nabi, engkau tak dengar? Aku dah jawab wa'alaikum. Tak keluar juga di mulut Nabi Assam ke al-la'nah ke tak? Sebab apa? Aku diutuskan bukan untuk la'anan, untuk melaknati, tapi aku diutuskan rahmatun muhdah. Aku manusia yang Allah Ta'ala jadikan penuh dengan rahmat. Semua tindak tanduk aku adalah semua atas jalan rahmat. Hatta peperangan Nabi, di antara Nabi, puak Nabi dengan puak kafir, semua atas jalan rahmat Allah. Atas jalan rahmat Allah yang dizahirkan, ditajallikan di baginda Nabi SAW. So apa yang Nabi buat semua atas jalan rahmat. Nabi tak menggunakan kalimah laknat, tak keluar di mulut dia. Tapi Nabi menyebut wa'alaikum, cukup sebenarnya. Tapi kita orang awam gitulah, rasa tak puas hati lah kalau tak balas. Lebih dah tu satu patah. Nak jawab supaya tak apa kamu bagi. Tapi kita bila dah marah, kita akan jawab lebih, sah lebihnya kita buat.
Itu yang berlaku pada Aisyah. Bukan salah kalau Nabi kata wa'alaikumussalam juga, ke atas kamu juga begitu. Tak salah sebab agama membenarkan membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama sebiji. Habis itu kita boleh tahu tak dia sama sebiji. Takut tak sama tu yang Nabi wa'alaikum. Tak mendatangkan kalimah laknat. Cuma saya nak sebutnya ialah tasawuf yang hakiki, dia adalah cerminan gambaran kepada akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Andai bukan itulah yang zahir pada orang yang orang yang mendakwa dia adalah sufi ataupun melalui jalan tasawuf, maka itu dakwi. Itu biasa dakwa-dakwi ni, orang mendakwa. Sebab apa? Nampak bersih kan? Nampak cuci, nampak baik. Itu dakwa-dakwi dia panggil. Bukan hakikat, bukan jujur, tidak. Baik, ini dalam muqaddimah, dalam pendahuluan. Jadi dipetik satu ayat Quran yang mana Allah Ta'ala sebut wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Apa yang ada dalam hati tu, diurai tu dalam kurungan tu. Daripada sifat-sifat kepujian dan sifat-sifat kecelaan. Ni sifat ilmu Allah Ta'ala. Sifat ilmu Allah Ta'ala ni inkishaf, tembus. Tembus ni maknanya tahu sampai ke dalam. Tahu apa saja yang berlaku diketahui oleh Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada satu yang terdinding, yang terhijab, yang tak diketahui oleh Allah. Tahu. Kalau hati kita ni ada banyak lapis, hati yang paling dalam sekali Allah Ta'ala tahu. Ada apa sekarang ni dalam hati itu? Ada Allah ataupun ada makhluk. Ada dunia ataupun ada Allah. Lebih kasih kepada Allah atau lebih kasih kepada yang lain selain daripada Allah. Kan Sayyidina Umar kan ditegur oleh baginda Nabi. Dia kata dia kasih kepada apa? Kepada baginda Nabi. Cuma nak banding dengan diri dia, dia kasih diri dia lah. Maka Nabi tegur, tak betul begitu. Kau kena letak Allah dan Rasul lebih hatta dengan diri kau sendiri. Tak boleh. Lalu Umar pun baru betul. Betul balik kenyataan dia bahawa dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dia kasih daripada diri dia sendiri. Akuna ahabba ilaih min nafsi. Daripada diri aku sendiri, daripada ayah aku, daripada anak aku, daripada apa-apa pun Allah dan Rasul. Maknanya letak, cabut, buang dalam hati itu semua yang lain, letak Allah dan Rasul. Rasul ni adalah ibarat gambaran jelmaan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Semua benda yang Allah Ta'ala kehendaki ada di Rasulullah. Ada di Rasulullah. Gambaran, jelmaan apa yang Allah Ta'ala nak ada di Nabi. Apa yang Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tak larang, Allah Ta'ala tak suka, tak ada di Nabi. Senanglah kita nak ikut. Tengok, baca sirah Nabi, baca kisah-kisah Nabi, hadis-hadis Nabi, tahu perangai Nabi macam mana. Kalau apa yang kita buat tak sama dengan Nabi, tu tak tu. Itu bukan terkeluarlah daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi ni sentiasa duduk dalam redha Tuhan. Dia tak pernah terkeluar daripada redha Allah. Setiap apa yang dia buat, hati dia, jasad dia, fikiran dia, semua sekali sentiasa duduk dalam redha Tuhan. Kita orang awam ni ghalibnya tergelincir lah, mikir benda kotor-kotor. Perbuatan zahir kita, ada perbuatan yang kotor-kotor, maksiat dosa, ada lagi. Hati kita lebih-lebih lagi, sebab tak ada orang tahu. Berasa tak ada orang tahu, lebih-lebih lagi. Senangnya kita nak buat dosa dengan hati. Tu
Itu kita. Adapun Nabi ni luaran ke dalaman ke sedalam mana pun lubuk hati dia, semua tu duduk dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Taala sendiri cerita tu, bukan setakat Nabi. Allah Taala cerita tentang para sahabat. Nabi lebih lagi lah. Kalau para sahabat Allah Taala kata radhiyallahu anhum wa radu anhu, Nabi lebih daripada tu lagi. Para sahabat Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum. Siapa puas hati dulu dengan mereka ni? Allah. Allah Ta'ala mula ayat tu dengan radhiyallahu anhum. Siapa yang puas hati dengan para sahabat ni? Aku, kata Allah. Aku puas hatilah dengan puak-puak ni. Allah Ta'ala puas hati dulu dengan mereka. Apa kalau para sahabat yang tidak maksum, di mereka ni adalah wali min auliya'illahi salihin je, bukan je nak menunjukkan rendah, tidak. Cuma nak beritahu, nak banding dengan Nabi, maknanya Nabi jauh tinggi lagi lah daripada para sahabat. Kalau para sahabat dah duduk di radhiyallahu anhum, maka Nabi jauh daripada tu lagi lah. Allah Ta'ala tak buat pun redha dah. Itu yang apa ayat Quran saya pernah sebut tentang kiblat tu. Pilih sendirilah mu nak menghadap ke mana. Mu nak menghadap ke arah apa? Sekali mikir nak menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian mikir balik, nanti apa orang Yahudi duk kata ikut dia menghadap Baitul Maqdis, menghadap pula ke arah Baitillahil Haram, menghadap Kaabah pula. Kan Tuhan cerita tu, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Menghadaplah ke arah kiblat yang kamu suka. Maknanya sebelum Nabi nak pilih tu Allah Ta'ala puas hati dah. Pilihlah mu nak menghadap ke mana, ibarat kata gitu lah. Buatlah nak menghadap ke mana. Mu nak menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap, aku suka. Mu nak menghadap ke Baitul apa, nak menghadap ke Baitillah, ke Kaabah, menghadaplah, aku suka juga. Tu nak beritahu. Buatlah ke mana pun Nabi tak akan keluar daripada redha Allah. Kita kalau boleh, kalau apa, seboleh-bolehnya nak pergi sampai situlah. Nak pergi sampai ke tahap Allah Ta'ala ni puas hati dengan kita selama kita hidup atas dunia ni. Berapa tahun ngomong Allah Ta'ala bagi pada kita? 63 tahun katakanlah. 70 tahun, 80 tahun. Sepanjang kita duduk atas dunia umur 80 tahun sampai mati tu, Allah Ta'ala puas hati. Puas hati aku ada hamba seorang ni. Itu. Puas hati ada anak seorang pun baik, akhlak, perangai comel. Rajin pula tu. Tu ayah puas hati, mak puas hati dengan anak. Dah lah anak seorang je. Lepas tu pandai hormat orang tua. Duduk rumah bukan duduk tengok TV, duduk main telefon saja. Pandai dia tolong mak dia, tolong ayah dia, tolong buat itu, buat ini kerja rumah. Bukan setakat tu saja, belajar di sekolah pun pandai, aktif, cikgu duk puji, siapa ke telinga mak ayah duk puji anak dia begini baik. Puas hatilah ya ada seorang anak. Ada 10 orang, tak apa kalau gitu. Puas hati 10 jadi anak yang baik belaka. Gitu nak. Di atas muka dunia ni, Nabi orang yang paling Allah Ta'ala redha. Belum buat redha dah. Belum buat redha dah. Kita kalau boleh nak jadi gitulah. Tak sapalah tahan Nabi sebab kita orang awam. Cuma kalau boleh umur yang Allah Ta'ala bagi 60, 70, biar duduk dalam keadaan Tuhan puas hati dengan kita. Kita balik pada dia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tu ayat Quran sebut tu. Irji' tu diguna tu. Dia tak kata izhab. Allah Ta'ala tak guna izhab, pergilah. Dia kata irji', balik semula. Maknanya kita mari daripada dia. Bila guna irji' ni pulang. Bila pulang ni jenis orang daripada satu tempat, dia mari sini sekejap, dia pulang semula. Dia orang Kelantan, mari duduk sementara di Kuala Lumpur. Nanti habis dia balik semula. Itu dia panggil raja'ah. Tapi kalau dia bukan daripada negara apa, daripada Kelantan, dia orang Kuala Lumpur, dia pergi ke Kelantan, itu dipanggil zahabah. Kita ni Allah Ta'ala guna irji'i, pulanglah. Maknanya kita mari daripada dia, balik semula pada dia bila mati tu. Dalam keadaan macam mana? Radiyatan mardiyah, puas hati dengan Allah. Allah Ta'ala puas hati dengan kita. Puas hati gitu, contoh tadi. Puas hati seorang hamba aku ni, apa yang aku suruh serba-serbi dia buat.
Apa yang aku tak bagi dia buat, tinggal sungguh-sungguh dia. Ibarat agak singsing lengan, singsing kaki apa? Orang nak panjat pokok kelapa kan dulu. Singsing lengan, selok seluar dan sebagainya. Sebab apa tu? Nak naik ni, sungguh nak naik ni. Gitu ibarat. Singsing lengan, tangan semua sekali nak meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Boleh ke setara tu kita? Kalau tak boleh lagi, kena lalu ke tasawuf. Baru nampak banyak tak kena kita dengan Allah Ta'ala. Duk makan apa? Duk makan sebutir nasi tak ada seorang petani buat. Sebutir beras tak ada seorang petani buat. Selai daun kari nak menjadikan kari yang kita makan tak ada seorang petani buat. Pasal apa buat ni? Allah. Kenyang makan nasi dengan kari, sandar tak semayang zuhur. Jadi hijau. Itu perangai itu. Kenyang makan nasi dengan gula kari, buka puasa, maghrib pukul 8.30 baru semayang. Oh, berat. Boleh nak duduk dalam keadaan dapat radiyah, mardiyah gitu. Kalau kita dengan mak kita, ayah kita, dari tadi lagi aku kata suruh basuh pinggan, tak basuh-basuh. Nah, gitu ibarat dia. Jaklah. Sumpah. Maghrib masuk dah. Jaklah nak tengok cerita ni. Cerita main sedap pula pukul 7.30. Jaklah pukul 8. Jaklah maghrib insya-Allah lambat lagi 8.45 dia tu. Pukul 8.30 sempat lagi. Jaklah pukul 8.35 masuk bilik air, sakit perut pula. Sakit perut memulah-mulah pula kena nasi dengan kari mamak. Cuma saya nak sebutnya ibaratnya begitulah. Masuk bilik air lebih daripada 10 minit. Duduk dalam bilik air tu bunyi orang azan. Tak apa qada. Tengok. Tak ada rasa salah, tinggal lewat, tak ada apa, tak ada rasa apa hati tu. Tak apa, Allah Ta'ala kan Rahman Rahim tu penyangat nama dia. Tu ayat-ayat tu semua tu ayat-ayat mari daripada nafsu. Nafsu ammarah bisu. Dia mari pada kita. Allah Ta'ala kan Rahman dan Rahim. Tu dipanggil nafsu mari sifat taswif, tangguhlah. Dia duk ingat Allah Ta'ala ni ada sifat Rahman Rahim saja. Baca habislah nama Allah Ta'ala tu, ada lagi sifat lain yang duduk di sebelah Al-Jalal, keagungan dan kebesaran. Ada Al-Muntaqim, ada Al-Qahhar, ada Al-Jabbar. Allah Ta'ala guna gitu kan di akhirat. Dunia tak nampak. Di akhirat, limanil mulkul yaum. Hari ini siapa punya? Lillah. Apa lagi Allah Ta'ala guna? Al-Wahid, aku satu-satunya. Mu tak payah rasalah, mu ada pangkat apa-apa, tak ada. Dunia dulu mu rasa dah, mu ada kuasa, mu ada pangkat, mu ada nama, mu ada kedudukan dan sebagainya. Hari ni tak ada, aku je. Lillah, lil wahid, aku je. Lepas tu dia buat nama apa? Lillahil wahidil qahhar. Yang maha mengerasi dan maha memaksa. Dunia aku tak paksa. Mu makan nasi sebanyak mana pun tak semayang, tak apa, pergi lah. Hiduplah gitu. Aku tak paksa. Walaupun mu nampak tu salah, duduklah dalam keadaan macam tu. Aku tak paksa. Allah Ta'ala kata tak tarik nasi keluar daripada mulut. Tak tarik nasi sehingga tak ada nasi kita nak makan. Tak ada. Makan situ. Bertambah-tambah nikmat. Duduk dalam dosa makin bertambah-tambah nikmat. Kita berasa ini Allah Ta'ala kasih pada kita. Padahal istidraj. Kita tak sedar. Dunia Allah Ta'ala tak berzahir. Dia bermuamalat dengan rahmat dan kasih sayang. Sebab Allah Ta'ala punya kaedah gitu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kataba ala nafsihi rahmah. Ayat Quran sebut. Allah Ta'ala wajibkan atas diri dia bersifat dengan kasih sayang. Tapi di akhirat tunggu. Di akhirat mana-mana yang degil, yang tak dengar kata, jawab dia, aku hari ni aku tunjuklah kekerasan. Tengoklah, mu tak nak masuk neraka, aku tarik. Baca ayat Quran tu. Dia tarik berjalan dengan muka. Ada yang ada dalam ayat Quran cerita berjalan dengan muka masuk dalam neraka. Boleh ke atas dunia ni berjalan dengan muka? Tak boleh berjalan dengan muka. Berjalan macam mana dengan muka? Akhirat, benda yang kita tak tergambar berlaku di dunia, berlaku di akhirat. Tu kerahnya dia. Tapi dunia ni dia tak tunjuk. Lepas tu kita berasa sedap duduk dalam keadaan langgar hukum dia.
Zina, minum arak, hina Islam itu ini. Tak ada apa. Makin apa? Yang terbaru apa? Yang house crack tu. Oh, saya hafal 15 juzuk. Saya buka aurat, tak ada apa. Boleh makan, boleh hidup sihat walafiat. Iya. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak bawa kita jadi orang baik. Istidraj tu kena beringat. Tak sedar tu. Istidraj ni maknanya nampak macam naik. Padahal duk jatuh tu. Naik tinggi tak sedar tu. Orang tarik daripada atas, jatuh daripada atas tu. Tingkat 35. Mati budak tu tadi. Umur apa tahu? Tak baca ke? Tuan-tuan bagus, baik sangat. Ada seorang kanak-kanak umur 4 tahun sebenarnya ditinggal oleh mak dia tengah tidur. Jatuh daripada kondo tu. Tingkat 35 meninggal dah. Umur 4 tahun. Cuma nak bagi tahunya istidrah ni gitu. Duk berasa naik. Durs ni tangga naik. Itu. Kita duduk dalam keadaan tak buat taat pada Allah Ta'ala. Tapi kebaikan duk masuk pada kita. Gelaran, nak gelaran, orang bagi gelaran. Boleh datuk, boleh tan sri, boleh tun dan sebagainya. Semayang pun tidak itu. Rezeki meluah, nak jadi kaya raya. Dapat duit kaya raya. Beringat. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak bawa kepada taat, itu adalah istidraj. Itu mengaji dah dulu dalam kitab lain. Cuma nak sebutnya, tasawuf ni nak suruh sempurna situ dari sudut akhlak batin. Biar boleh serupa sikit-sikit pun tak apalah bayangan akhlak yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Beringat Allah Ta'ala kata, aku tahu. Kalau kita terjemah wallah dan Allah Ta'ala tahu, berasa jauh. Terjemah aku tahu. Aku tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Kita kalau sama-sama kita pun, kalau ada orang kata aku tahu, mulut tengah mikir apa sekarang ni? Aku boleh baca fikiran kau. Aku boleh tahu apa yang ada dalam hati kau. Tu rusing kita jumpa dengan orang yang macam ni. Bertemu dengan orang macam ni, kita pun beringat. Kalau kita suruh dia sebut, dia boleh sebut pula. Pas dia sebut pula, serupa dengan apa yang ada dalam hati kita. Rusing kita jumpa dengan orang macam ni. Macam apa? Macam orang kata apa? Orang kata deria perasaan yang ada pada isteri ya. Dia boleh hidu bau bini suami dia sekarang ada perempuan lain. Daripada mana tu Allah alam lah. Kalau dalam cerita kan tertinggal tertinggal sapu tangan, ada lipstick lah. Tertinggal baju tak basuh lagi, tak masuk dalam mesin basuh, ada lipstick lah. Tu cerita. Nak beritahunya isteri ni dia ada satu sense, dia ada satu panca indera yang dia boleh detect. Sebab hidup biasa dengan perangai suami dia begini. Nampak lain. Kita tak berasa kelainan kita tu. Tapi dia tahu ni kelainan ni ada tanda-tanda tertentu ni. Bila dia selidik-selidik, ada lelaki lah, ada perempuan lain. Kalau dia tanya sepatah, mula gelabah lalu dah kita. Tambah-tambah tuan-tuan yang takut bini pula kan. Gitu contoh ni tuan-tuan. Cuma nak bagi tahunya, kalau ada orang tahu, Allah takut kita. Macam apa? Macam orang duduk ponteng kerja, masuk lewat, keluar awal, bos panggil menghadap. Tuan tahu ke kenapa saya panggil tuan ni? Tak tahu. Ada kesalahan yang tuan buat. Kesalahan apa? Padahal kita tahu dah. Ada CCTV saya tengok. Mula gelabah kita. Sebab apa? Ada yang tahu. Ni Allah Ta'ala kata wallahu ya'lam. Lepas tu Allah Ta'ala kata aku tahu ni bukan zahir. Tahu fi qulubikum, dalam hati. Yang dalam hati, maknanya yang duduk di dalam ni Allah Ta'ala tahu. Yang luar tak payah cerita lah. Kita pun boleh tahu, orang lain pun boleh tahu. Yang dalam hati orang lain tak tahu. Allah Ta'ala kata aku tahu. Yang luar tak payah cerita. Maknanya detailnya Allah Ta'ala tahu. Ilmu Allah Ta'ala ni muhitun. Dia merangkupi, meliputi semua. Tak ada yang luput dalam ilmu Allah Ta'ala. Macam kita tahu satu perkara, ada benda yang kita tak tahu. Banyak benda lah yang kita tak tahu daripada yang kita tahu. Tu kita. Allah Ta'ala ni tak ada yang tak tahu. Gitu. Tidak ada yang dia jahil. Tak ada. Jahil ni mustahil bagi Allah Ta'ala. So maknanya apa saja yang ada dalam hati kita, maklum.
pada Allah. Bila maklum, maknanya kena ada lah rasa malu pada Allah. Tambah-tambah tengah beribadat, tengah buat ibadat khusus katakanlah. Tengah semayang, duk ada benda lain daripada Allah Ta'ala. Kena rasa malu lah. Sebab tu apa? Untuk kenali. Untuk kenali, antara ilmu untuk kenali. Dalam apa? Dalam diajar bab khusyuk. Dalam diajar macam mana nak suruh khusyuk dalam ibadat solat. Maka untuk kenali pesan, dia kata satu, saat kita solat, hadirkan rasa syukur pada Allah. Setiap perbuatan yang kita buat dalam solat, syukur. Boleh takbir Allahu Akbar, syukur pada Allah. Boleh angkat tangan, boleh bersuara, boleh letak balik tangan kita di perut kita ni. Boleh buat semua tu. Kemudian boleh rukuk Allahu Akbar, turun rukuk pula, merendahkan belakang kita ni, menundukkan belakang kita. Boleh buat dengan sempurna. Kena tahu ada orang tak boleh buat. Kita boleh buat. Kemudian nak turun sujud, boleh sujud elok-elok. Nak bangun, boleh bangun. Buat apa pun, boleh buat semua. Syukur. Terima kasih pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab tidak ada yang boleh menggerakkan kita kecuali Allah. Tak ada saat kita independen daripada Allah. Tak ada. Tak ada saat. Kalau ada waktu yang lebih singkat daripada saat, tak ada. Yang kita ni bebas daripada Allah. Kita buat sendiri. Tak ada. Semuanya adalah atas izin Allah. So, bila kita boleh buat benda taat gitu, boleh mari masjid, boleh langkah kaki keluar rumah, nak mari masjid, boleh masuk masjid, boleh duduk iktikaf pula kita, kemudian boleh buat solat, boleh dengar orang mengajar, boleh faham itu ini dan sebagainya, syukur pada Allah. Kemudian, yang kedua kata dia, bila dah terima kasih pada Allah Ta'ala boleh buat gitu gini, dia kata, taubat pada Allah. Dalam kita solat mesti ada kurang. Dalam kita takbir mesti ada kurang. Dalam kita baca Fatihah mesti ada kurang. Walaupun kita pergi betul dengan ustaz tu adalah orang yang punya sanad tertinggi. Sanad aliyah dia ada. Sanad aliyah dia dengan Rasulullah. Maknanya bacaan yang terdekat dia dengan Rasulullah. Kita ada. Contoh, ambil daripada Syekh Qurayyim kan. Dia mari di Malaysia ni. Dia tu orang yang punya sanad tertinggi. Maknanya paling dekat dengan Nabi. Dia. Syekh Qurayyim. Maknanya kita baca dengan dia. Dia iktiraf. Maknanya bacaan kita serupa. Kalau tak serupa pun dekat-dekat dengan bacaan dia. Tu nak bagi tahu. Dia iktiraf dah. Tapi tetap ada cacat. Sebab lisan Nabi. Lisan paling sempurna pada sebut. Tak ada lisan yang paling tepat, paling sempurna baca Quran kecuali lisan Nabi. Sebab dia takkan terkeluarnya, takkan tergelincir daripada redha Tuhan. Setiap yang keluar di lisan dia, di mulut dia, di bibir dia, sebutan dia semua sekali Allah Ta'ala puas hati gitu. Nabi ni. Jadi dalam kita duk baca, walaupun orang betul dah bacaan kita, mesti ada kurang. So taubat pada Allah. Maaf dah ya Allah, aku baca Fatihah qadani je. Apatah lagi kalau tak mengaji. Tak mengaji. Berasa betul pula Allahu Akbar yang tu jauh sangatlah dengan Allah. Tak mengaji duduk dalam keadaan beribadat pada Allah Ta'ala. Cara semayang tak mengaji. Cara baca tak mengaji. Ada masjid saya duduk mengajar. Ada ustaz cerita dulu dia mengajar masjid tu. Lepas tu tak disambung kontrak. Sebab apa? Sebab dia mengajar tajwid. Bila mengajar tajwid ni ginilah. Suruhlah tu orang-orang jemaah ni baca. Oh, rupa-rupanya AJK bagi tahu jemaah tak suka ustaz. Ustaz mengajar gitu. Tanya suruh seorang-seorang baca. Bukan tanya, suruh seorang-seorang baca. Jemaah tak suka ustaz mengajar gitu. Nak baca ramai-ramai gitu. Baca ramai-ramai tak betul nama dia. Tapi nak bagi tahunya ada orang boleh duduk dalam keadaan macam tu. Duduk dalam keadaan buat amal ibadat. Tu kalau nak okey dah. Tu kira buat amal ibadat tu. Yang tak buat amal ibadat berapa ramai lagi manusia. Ni buat amal ibadat dah ni. Dalam keadaan tak mengaji. Buat ikut suka. Berasa nak buat tu buat. Berasa nak ni buat. Tak mengaji. Boleh. Dia berasa betul. Tu kata Tok Kenali tu. Yang kedua, nak suruh khusyuk dalam solat kita tu, saat duk qiyam taubat pada Allah. Minta maaf lah ya Allah, kalau aku qiyam ni ada tak betul. Saat rukuk, minta maaf lah ya Allah, kalau aku rukuk ni tak sempurna.
Apatah lagi hati kita minta maaf lah ya Allah, hati aku ni banyak apa? Banyak lalai daripada ingat. Banyak lari, banyak merewang daripada fokus pada solat. Taubat pada Allah Taala saat tu. Bila hati duk main gitu, hati duk syukur taubat, dia tak larilah daripada ibadat solat tu. Tapi kalau kita tak ikat dia dengan dua tu, dengan syukur dan taubat, habis dia duk pergi tengok motor, banyak motor ni lama hilang motor aku berat. Siapa ke motor dia tengok, dia duk mana? Body duk atas dadah ni. Body duk atas tikar semayan ni. Hati duk luar. Siapa pagar dah, siapa kena mamak dah. Duk order roti cana dah hati. Tu nak bagi tahu jiwa kita. Kalau kita tak baiki kan gitu jadi kedudukan dia. Jadi ayat ni sebenarnya cukup untuk menjadi keperingatan pada kita. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Bila kita tahu, ada orang tahu, kita rasa lain, kita rasa tak sedap, itulah letak dalam diri kita, Allah Ta'ala tahu ni. Hati aku begini, aku sedang buat itu, ini dan sebagainya. Itu antara ayat yang jadi pegangan kepada perjalanan seorang sufi lah, ataupun pegangan ilmu tasawuf. Baik. Satu, dan akan datang sambung lagi firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wallahu a'lamu ilmu.